Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk Yaakob Han akan membawa cadangan untuk memperkenalkan Kampung Darau sebagai salah sebuah pusat pelancongan di negeri ini. Katanya Kampung Darau mempunyai tarikannya yang tersendiri dan berpotensi untuk dijadikan pusat pelancongan berikutan. Lokasinya yang strategik ditambah budaya yang unik, komuniti baju sama. Katanya lagi masyarakat di kampung berkenaan mengambil inisiatif untuk menjadikan ia sebagai satu tarikan pelancongan di kawasan itu. Sumbangan itu beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Karambunai berkata, program seperti itu tidak harus diadakan hanya setahun sekali, tetapi perlu diselangi dengan pakej-pakej lain yang menarik perhatian untuk pelancongan. Dulu semua kerja buat bersama-sama mami, tetapi sekarang semua kena buat sendiri. Itu luahan hati anak sulung daripada 4 beradik yatim piatu ketika ditemui di kediaman mereka di projek perumahan rakyat PPR Taman Sri Keramat Putatan baru-baru ini. Menurut Nur Sazi Shazmeka Mazlan, 16 tahun, ditambah pula dengan sambutan Hari Raya menyebabkan dia semakin pilu mengenang kedua ibu bapa dan adiknya yang sudah meninggalkan mereka dalam nahas 2 tahun lalu. Nur Sazi berkata banyak perkara yang dirindu bersama kedua ibu bapa, termasuk masakan yang dihidangkan setiap kali Ramadan. Sementara itu, Naisa Miss, 61 tahun, nenek kepada 4 beradik itu berkata kesemua cucu-cucunya itu sudah pandai menguruskan diri masing-masing, terutama yang sulung dan kedua selepas ketiadaan kedua ibu bapa mereka. Dalam kejadian pada 31 Mac 2021, lori tunda yang dinaiki 7 beranak itu terbabas dan menyebabkan Mazlan Abdullah, 38 tahun, bersama isterinya Nora Fidah Sukemin, 37 tahun, dan anak kedua mereka Nur Sazila Shazmira, 12 tahun, meninggal dunia. Bagaimanapun, Nur Sazi Shazmeka, Muhammad Irfan Ihtisham, Nurmia Shaznira dan adik bungsu mereka Nur Nafisha Shazniza terselamat dalam kejadian itu. Sementara itu, seorang lelaki tempatan ditemukan maut dengan kesan tembakan di dahi dalam kejadian di sebuah bilik hotel di Bukit Bintang petang tadi, sejam selepas beliau mendaftar masuk. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur SAC Habibi Majinji berkata, perkara itu disedari seorang pekerja hotel berkenaan yang memasuki bilik tersebut dan kemudian menghubungi polis pada kira-kira 7 malam tadi. Katanya mangsa seorang lelaki tempatan berusia 46 tahun berasal dari Johor mendaftar masuk ke hotel berkenaan pada 6 petang tadi. Polis telah menahan rakan sebilik mangsa bagi membantu siasatan. Katanya ketika dihubungi bernama, Habibi berkata motif kejadian masih dalam siasatan dan senjata api yang digunakan belum dijumpai. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Manakala seorang pesakit wanita dengan berat badan 140 kg terpaksa dibantu pasukan bomba dan penyelamat untuk dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan semalam. Dalam operasi jam 9 malam itu, mangsa berusia 84 tahun terbabit dilaporkan terlantar sakit di rumahnya di Jalan Putatan, Taman Kinali, Penampang, dan terpaksa dibantu selepas sukar dibawa ke hospital oleh ahli keluarganya. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, keluarga mangsa menghubungi Balai Bomba dan Penyelamat Penampang untuk bantuan pada jam 9.08 malam tadi. Katanya sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke rumah mangsa. Katanya sebaik tiba di rumah berkenaan, pasukan operasi mendapati seorang wanita warga emas yang memerlukan rawatan sedang terlantar di atas katil. Anggota bomba kemudiannya mengangkat mangsa ke dalam kenderaan dan terus diberikan rawatan awal oleh pasukan EMRS. Menurutnya, mangsa seterusnya dihantar ke hospital KPJ menggunakan jentera EMRS untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Seterusnya, jumlah kes baharu COVID-19 diramal bertambah sepanjang bulan ini berikutan pelbagai kelonggaran prosedur operasi standard bermula 1 Mei lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun, bagaimanapun berkata, pertambahan kes baharu diramal dalam julat yang stabil dan terkawal. Beliau berkata catatan kes COVID-19 di Sabah hari ini saja menunjukkan peningkatan hampir sekali ganda kepada 23 kes berbanding 11 kes semalam. Katanya jumlah itu disebabkan pertambahan daerah yang kembali mencatat kes baru setelah merekodkan sifar kes sebelum ini. Teruskan bersama kami di Soka.com, berita komprehensif. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.